Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Ashki binti Abu Bakar, nombor metrik 285468. Terdapat 4 panel yang lain iaitu Nur Ina Liana binti Muhammad Hamdan, Siti Aisyah binti Muhammad Noor, Amira Rafana binti Muhammad Kai dan Nur Alia binti Musa. Kami akan membentangkan mengenai teori monetisasi iaitu isu penggunaan teknologi di negara-negara sedang membangun. Saya akan menerangkan mengenai bahagian pengenalan. Kajian yang dilakukan oleh Lee pada tahun 1979, teori monetisasi telah menerapkan kepentingan terhadap nilai-nilai sosial untuk memastikan proses pemodenan dan pembangunan di negara sedang bangun dapat dilaksanakan. Selain pada itu, teori monetisasi juga merujuk kepada perubahan masyarakat daripada tradisional kepada perubahan masyarakat yang lebih moden. Pengkaji mendapati teori monetisasi juga dikaitkan dengan perubahan daripada aktiviti sosial dan pemikiran yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Gabriel pada tahun 1967, istilah teknologi merujuk kepada kemampuan dalam penggunaan pengetahuan yang terdiri daripada ilmu pengetahuan yang saintifik atau pengetahuan yang lain secara sistematik ataupun teratur untuk dipamerkan amalan yang dipraktikkan untuk melakukan suatu tugasan sehingga tugasan tersebut mencapai kejayaan. Oleh itu, pengkaji mendapati berlakunya perubahan teknologi melalui teori monetisasi terhadap pelbagai kegiatan, terutamanya kegiatan pendidikan, perindustrian, pertanian dan kesihatan. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada panel seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia binti Musa, nama mereka saya 285513. Hari ini saya akan membincangkan berkaitan teori modernisasi dalam sistem pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu agenda yang penting yang boleh menjejaskan dan meningkatkan kualiti dan tamadun sesebuah bangsa di seluruh dunia. Peringkat pendidikan akan berlaku dalam kehidupan manusia secara formal dan tidak formal. Ilmu pendidikan ini juga dapat berkembang dalam diri setiap individu dalam pelbagai aspek seperti rohani, jasmani, intelek dan emosi. Dan kita dapat lihat juga sistem pendidikan ini mengalami dan mengamalkan teori modernisasi. Sistem pendidikan pada zaman dahulu sememangnya secara formal dan tidak formal. Sebelum wujudnya kemajuan teknologi, pendidikan tidak formal ini digunakan secara meluas dalam kalangan masyarakat. Dan pendidikan tidak formal ini lebih tertumpu kepada keagamaan. Namun begitu, pendidikan tidak formal ini boleh disampaikan oleh kedua ibu bapa kepada anak-anak mereka sebagai panduan kehidupan. Manakala pendidikan formal ini tertumpu kepada skop yang meluas dan perlu disampaikan oleh seorang pendidik ataupun ilmuwan dalam ataupun di tempat yang telah disediakan. Namun begitu juga, pendidikan ini secara formal ini dibahagikan dan diasingkan mengikut kaum masing-masing. Laras dengan perkembangan teknologi kini yang kian pesat telah membawa kepada kemajuan pendidikan. Teknologi ini sahaja bukan memberi pengetahuan kepada pelajar dan penggunaan teknologi ini dalam sistem pendidikan ini dapat mengaplikasikan dan mendedahkan para pelajar untuk menggunakan teknologi dalam kehidupan harian mereka. Sebagai contoh, kita dapat lihat perbezaan pendidikan pada zaman dahulu. Sistem pendidikan pada zaman dahulu hanya menggunakan papan hitam dan kapur. Bagi pelajar pula, hanya menggunakan buku teks dan pensel. Namun seiringan dengan teknologi kini, guru hanya menggunakan komputer dan monitor LCD saja untuk mengajar. Hal ini dapat menambahkan lagi minat para pelajar dengan lebih mendalam untuk belajar. Dan setiap pengajaran dapat direkod, dapat disimpan untuk rujukan para pelajar pada habis kelas. Jadi, teknologi ini sedikit dapat membuka minda dan mencana idea para pelajar.
Di samping itu, bagi meneliti teori modernisasi dalam sistem pendidikan ini, kita dapat lihat dari aspek infrastruktur. Pada zaman dahulu, infrastruktur dan kemudahan yang telah disediakan sangat terhad dan bangunan untuk aktiviti pembelajaran dan pendidikan dibuat daripada kayu sehingga menehadkan para pelajar yang untuk menuntut ilmu. Namun, pada kemajuan teknologi ini, kita dapat lihat bahawa kemudahan kian meningkat dan melengkap untuk menjadikan sesebuah kawasan pendidikan itu lebih kondusif dan selesa. Terutamanya dari segi kemudahan, kebanyakan sekolah juga telah menyediakan kemudahan pengangkutan untuk mengangkut pelajar dari sekolah ke rumah. Begitu. Tegasnya di sini saya mengatakan bahawa teori modernisasi ini sememangnya ada dalam sistem pendidikan dan dapat diaplikasikan oleh seluruh negara yang sedang membangun bagi memajukan sektor pendidikan dan sistem pendidikan di sebuah negara. Sekian, terima kasih daripada saya. Seterusnya, saya Siti Aisyah binti Muhammad Noor, pemegang kad metrik 285294. Seterusnya, saya akan menyambungi pembentangan tugasan kumpulan kami, iaitu 2.2. 2.2 ialah perkembangan teknologi dalam isu pertanian, di mana teori modernisasi merupakan sebuah teori yang digunakan dalam isu pertanian. Melalui teori modernisasi ini, isu sektor pertanian telah mengalami banyak perubahan, iaitu daripada tradisional kepada moden. Masyarakat mula menggunakan teknologi yang lebih moden dalam setiap hasil pengeluaran mereka. Hal ini dapat memudahkan aktiviti pengeluaran yang menggunakan teknologi moden yang canggih berbanding menggunakan tenaga buruh atau pengeluaran secara tradisional. Okey, seterusnya ialah contoh negara yang sedang membangun. Saya mengambil Malaysia dan juga Indonesia, di mana pertanian tradisional di Indonesia dan juga Malaysia ialah sektor pertanian penanaman padi, di mana alat yang digunakan pada ketika itu ialah alat tradisional seperti cangkul, bajak dan juga tenggala. Hal ini dapat melambatkan proses pengeluaran. Namun begitu, pertanian telah berubah kepada pertanian moden, di mana Malaysia telah menggunakan teknologi pertanian seperti sistem penaburan benih, perataan tanah. Hal ini dapat menjimatkan masa. Di samping itu, Malaysia juga telah menggunakan teknologi drone yang dapat menentukan sebanyak mana jumlah bahan semburan yang diperlukan. Hal ini dapat mengeluarkan hasil tanaman yang berkualiti dan juga dapat menjimatkan masa petani. Di samping itu, di Indonesia juga telah mengamalkan pertanian hidroponik. Pertanian hidroponik ini dapat mempercepatkan pertumbuhan tanaman dan menghasilkan tanaman yang berkualiti. Di samping itu juga dapat menjimatkan jumlah tanah. Kesimpulannya, teori modernisasi telah banyak mengubah cara hidup manusia yang lebih moden. Penggunaan teknologi pertanian yang moden ini dapat membantu dan mempercepatkan hasil pengeluaran. Perubahan ini telah memberi impak yang besar kepada ekonomi negara yang sedang membangun kerana mempunyai inovasi dalam proses hasil pengeluaran mereka. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Erna Iliana binti Muhammad Amdan, memegang nombor metrik 285291. Dengan ini, saya akan menyambungkan teori modernisasi kepada sektor perindustrian. Seperti yang kita tahu, teori modernisasi ini mempunyai perubahan daripada zaman dahulu kepada zaman yang moden. Pada zaman dahulu, manusia banyak bergantung kepada tenaga fizikal mereka untuk melakukan pekerjaan. Hal ini kerana pada zaman dahulu tidak mempunyai teknologi yang canggih untuk membantu mereka dalam untuk melakukan pelbagai pekerjaan seperti mengeluarkan produk ataupun melakukan hal-hal harian mereka. Dengan ini, mereka terpaksa menggunakan tenaga fizikal mereka untuk melakukan pekerjaan mereka itu bagi menampung kehidupan mereka. Bukan itu sahaja, masyarakat pada zaman dahulu juga menggunakan kreativiti dan kemahiran mereka dalam melakukan hal-hal harian mereka. Sebagai contohnya, mereka juga telah menggunakan haiwan peliharaan mereka seperti gajah, kerbau dan sebagainya untuk menolong mereka dalam melakukan kerja. Selepas pembawakan teori modernisasi, berlakulah zaman moden, iaitu di mana ia berlakunya zaman yang
menggunakan teknologi, iaitu dalam sektor perindustrian telah menggunakan mesin-mesin yang canggih untuk memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaan. Sebagai contohnya, mesin yang diperolehi daripada sesebuah kilang untuk mengeluarkan sesuatu produk yang lebih berkualiti dan bermutu. Tidak langsung, penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan ekonomi negara mereka, dan penggunaan teknologi dalam sektor perkilangan juga memudahkan mereka untuk melakukan pelbagai pekerjaan. Assalamualaikum, saya Amira Fana binti Muhammad K dengan nama Matrik 285335 ingin membentangkan mengenai perubatan. Kesihatan bermaksud kebaikan keadaan perihal sihat dan kesegaran. Kesihatan dapat dijaga melalui dua kaedah, iaitu perubatan tradisional dan perubatan moden. Perubatan tradisional dapat didefinisikan sebagai perihal berubat mengikut keturunan dan kepercayaan. Perubatan tradisional terbahagi kepada dua, iaitu fizikal dan tumbuhan semula jadi. Contoh perubatan tradisional fizikal ialah bekam dan akupuntur, manakala tumbuhan semula jadi ialah teh herba. Perubatan tradisional mempunyai undang-undang sendiri dan Majlis Perubatan Tradisional dan Komplementari pada 2012 yang telah ditubuhkan. Majlis ini berfungsi untuk memantau pengamal perubatan tradisional. Bekam merupakan salah satu perubatan tradisional yang menggunakan teknologi. Teknologi yang digunakan ialah pensetrilan dan kaedah pembasmian kuman bagi membunuh spora, bakteria, virus dan mikropatogenik. Selain itu, perubatan moden merangkumi aspek mendiagnosis, rawatan dan pencegahan. Perubatan moden memerlukan banyak kajian serta menggunakan kaedah saintifik biologi. Teknologi canggih digunakan untuk menganalisis penyakit dan jenis rawatan yang sesuai untuk diberikan. Penggunaan teknologi turut diaplikasikan dalam bidang fisioterapi. Fisioterapi merupakan kaedah rawatan yang berterusan dan dipantau oleh doktor. Terapi magnetik yang menggunakan elektromagnet membantu pesakit saraf digunakan dalam bidang fisioterapi. Sekian, terima kasih.